Pembukaan Kuala Lumpur 98, ramai pihak puji kecemerlangan Malaysia. Pingat sukong pertama negara menerusi lumba basikal. Assalamualaikum. Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad berkata Malaysia menerima pujian daripada pelbagai pihak termasuk ketua negara yang hadir berikutan kecemerlangan pembukaan Sukan Commonwealth ke-16 yang berlangsung semalam. Menurut Perdana Menteri, dengan keupayaan itu mereka berpendapat negara layak menganjurkan kejohanan sukan yang lebih besar seperti Sukan Olimpik. Bagaimanapun katanya Malaysia perlu membuat kajian sebelum menawarkan diri untuk menganjurkan Olimpik. Lebih 90,000 penonton memenuhi Stadium Nasional Bukit Jalil malam semalam bagi menyaksikan acara pembukaan Sukan Commonwealth ke-16. Acara pembukaan yang gilang gemilang ini menjangkau masa lebih 6 jam. Hadir sama Presiden Persekutuan Sukan Commonwealth CJF Putra Edwards yang mewakili bondanya Ratu Elizabeth. Ramai daripada pelawat asing termasuk Prince Edward dan wakil-wakil daripada negara lain, semua bukan setakat puas hati tetapi mereka memuji kejayaan show ini. Menurut Perdana Menteri, beberapa perkara perlu dikaji sebelum Malaysia boleh menganjurkan Sukan Olimpik. Kita layak untuk menjadi tuan rumah untuk Olympics. Ya, mungkin satu hari, tapi seperti mana kita tahu, untuk tahun 2000 sudah pun ada. Itu untuk tahun 2004 Greece or Athens. 2008 aja belum ada bid lagi, belum ada bid dibuka. Walaupun ada banyak orang yang berhajat untuk menjadi tuan rumah Olimpik pada tahun 2008, tapi kita akan kaji sama ada kita ingin menjadi tuan rumah ataupun tidak. Tetapi untuk menjadi tuan rumah bukan saja facilities yang penting, tetapi kita perlu ada atlet yang baik, sebilangan yang tidak kecil, supaya dianya akan menarik spectators daripada dalam negeri. Beliau berkata demikian selepas melancarkan logo kejohanan golf dunia 1999 yang akan diadakan di Malaysia. Kecemerlangan pembukaan Kuala Lumpur 98 semalam diteruskan dengan kejayaan negara merangkul pingat pertama menerusi kejayaan mengejut Nur Effendi Rosli dalam acara Lumba Basikal Lebuh Raya siang tadi. Beliau memenangi pingat perak dalam acara Lebuh Raya 184 km. Nur Effendi mengejutkan jutaan peminat sukan tanah air dengan kayuhan sensasi acara 184 km lepas beramai-ramai di Shah Alam siang tadi. Pelumba berusia 31 tahun ini nyata menyemarakkan semangat Malaysia selaku tuan rumah dengan memenangi pingat pertama negara. Nur Effendi hanya terlepas pingat emas apabila berjaya disekat oleh pelumba handalan Australia, Jay Sweet. Kejayaan Nur Effendi mencipta sejarah sukan tanah air selaku pelumba basikal pertama memenangi pingat Sukan Commonwealth. Mengulas kejayaan itu, Perdana Menteri berharap ia dapat merangsang semangat skuad negara untuk merangkul lebih banyak pingat. Lumba basikal ni kita dapat perak dan saya diberitahu bahawa ini adalah sesuatu yang tidak dijangka dan kita berasa amat bersyukurlah kita dapat our first medal dalam pertandingan ini pada hari pertama. Dan saya yakin ini akan memberangsangkan atlet-atlet yang lain yang mungkin tidak ada harapan, tapi kalau mereka berusaha dan bersemangat, mungkin mereka juga menang. Susulan pemecatan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri berkata kebenaran mengenai tindakan kerajaan dan UMNO memecat Datuk Seri Anwar akan terserlah apabila kesnya dibawa ke mahkamah. Kita akan lihat kerana setakat ini mereka masih tidak percaya
tentang apa yang kita telah kata. Tetapi akhirnya mungkin apabila diadakan perbicaraan, maka perkara-perkara akan didedah dan mungkin pada ketika itu mereka akan lebih percaya. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri berkata Datuk Ahmad Zahid Hamidi sepatutnya berundur daripada jawatan Ketua Pemuda UMNO. Menurut Datuk Seri Dr. Mahathir, Datuk Zahid sebaliknya enggan berbuat demikian untuk menyalahkan mereka yang menyuruhnya meletakkan jawatan. Dia tahu bahawa kalau serang kepada MT, kemungkinan ialah dia dipecat. Jadi dia nak guna itu sebagai menyalahkan MT. Dia punya strategi dia sama dengan Datuk Seri Anwar lah. Datuk Seri Anwar sepatutnya undur diri, tapi dia nak suruh kita pecat dia. Dan bila kita pecat dia, dia kata ini adalah sesuatu ketidakadilan. He should have resigned. Datuk Seri Dr. Mahathir berkata demikian ketika ditanya mengenai kenyataan Datuk Zahid yang mahu kedudukannya sebagai Ketua Pemuda ditentukan Majlis Tertinggi MT. Kebanyakan pemimpin pemuda UMNO mahu Datuk Zahid meletakkan jawatan kerana berpihak kepada Datuk Seri Anwar yang dipecat daripada Kabinet dan parti. Datuk Zahid Khamis lalu menegaskan beliau tidak akan meletakkan jawatan, sebaliknya menyerahkan kepada MT untuk menentukannya. Pada sidang media itu, Datuk Seri Dr. Mahathir turut diminta mengulas mengenai tindakan Datuk Seri Anwar menggunakan masjid untuk menyampaikan agenda politiknya. Ya, dulu semasa dia ada dalam kerjaan, dia sendiri berkata bahawa masjid tidak harus diguna untuk kepentingan politik. Tetapi jelas sekali bahawa pendiriannya bukan atas prinsip tetapi atas opportunity. Bila dia berada dalam kerjaan, dia nak supaya opportunity itu tak dapat kepada orang lain. Tetapi bila dia ada di luar daripada kerjaan, dia nak opportunity itu. Jadi dia opportunis. Datuk Seri Dr. Mahathir turut ditanya mengenai dakwaan Datuk Seri Anwar bahawa ulama UMNO sebagai ulama murahan. Dia mengutuk ulama-ulama. Ya, itu kita tengoklah. Dia nak kutuk ulama-ulama, yang itu dia punya tanggungjawab lah. Kalau dia kutuk benda yang tak orang yang tidak berdosa, yang itu terpulang balik kepada dia. Beliau turut mengulas tindakan Datuk Seri Anwar memberi ceramah umum ke seluruh negara. Kalau ada public order, kita akan ambil tindakan. Tapi kalau benda tu peaceful, kita tak ambil tindakan lah. Jawatan kuasa masjid seluruh negara diingatkan supaya tidak membenarkan kumpulan tertentu mengguna kemudahan dan kawasan masjid untuk ceramah peribadi. Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Datuk Abdul Hamid Zainal Abidin berkata, tindakan boleh dikenakan ke atas jawatan kuasa masjid terbabit. Menurutnya, larangan itu telah lama dikuatkuasakan dan kini diingatkan lagi ekoran insiden ceramah oleh Datuk Seri Anwar. Maksud peribadi yang bukan masjid tempat penyelesaiannya, bukan surau tempat penyelesaian begitu rupa. Dia harus membawa perkara-perkara yang seperti ini ke tempatnya yang tepat, yang wajar. Kalau keadilan yang dituntut umpamanya, maka bukan di masjid tempatnya yang dapat memutuskan perkara ini. Sebab itu saya nasihatkan siapa juga umpamanya untuk mendengarkan isu-isu peribadi di masjid supaya dapat dielakkan. Semalam, Datuk Seri Anwar ditegah mengguna kemudahan Masjid Kampung Baru untuk tujuan ceramah selepas sembahyang Jumaat. Ahli jawatan kuasa masjid itu mendakwa arahan diterima daripada pihak JAKIM. Individu yang mengaku dirinya seorang ulama tidak harus merendahkan martabat ulama yang lain. Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Datuk Abdul Hamid Zainal Abidin berkata, individu yang melakukan perbuatan seperti itu sebenarnya tidak layak dipanggil ulama. Dalam ceramah di kediamannya semalam, bekas timbalan Presiden UMNO, Datuk Seri Anwar Ibrahim mendakwa ulama UMNO sebagai ulama murahan.
Dan ketika berada dalam UMNO sebelum ini, beliau pernah mendakwa dirinya sebagai ulama. Apa neraca, apa dia punya ukuran, apa dia punya skala, dia skill ataupun dia punya instrumen nak mengukurkan murah mahal ini. Kalau seseorang itu, walaupun dia menggelarkan dirinya ulama, tetapi dia tak mampu bersifat dengan sifat ulama yang sebenar, sampai sanggup untuk meremehkan orang, untuk mengata orang, untuk mempertikaikan orang lain, memaki hama orang lain, ini sudah terkeluar daripada ciri-ciri ataupun daripada kriteria seseorang itu untuk dipanggil ulama. Sementara itu, UMNO menolak dakwaan wujudnya kelompok ulama murahan dalam parti yang dikatakan menurut sahaja keputusan pemimpin demi kepentingan sendiri tanpa mengambil kira kesannya pada agama dan negara. Ahli Dewan Undangan Negeri Melor, Datuk Zainal Abidin Abdul Kadir berkata, semua pendirian dibuat selepas mengambil kira faktor perpaduan dan kemakmuran negara serta yakin kepada keputusan pucuk pimpinan. Biro Akal Ehwal Islam ini telah mengambil pendapat dan persetujuan bahawa demi untuk kepentingan negara, agama dan bangsa, maka adalah menjadi awaliyat, menjadi keutamaan di waktu ini untuk kita memberi sokongan padu dan penuh kepada pucuk pimpinan yang ada dalam usaha-usahanya untuk mengatasi masalah ummah yang sangat kritikal. Beliau yang ditemui di Shah Alam berkata, sikap suka melabel pihak tertentu adalah taktik musuh Islam yang berniat melemahkan perpaduan ummah. Sebenarnya soal label-label ini sangat digemari oleh pihak-pihak orientalis, oleh pihak-pihak barat dan musuh-musuh Islam yang ingin melaga-lagakan di antara ulama-ulama Islam itu sendiri. Maka memanglah menjadi target atau matlamat musuh-musuh Islam untuk melaga-lagakan antara ulama dan merendah-rendahkan darjat ulama. Datuk Zainal yang juga bekas Ketua Pengarah Pusat Islam berkata, dakwaan yang dibuat bekas Timbalan Presiden UMNO, Datuk Seri Anwar Ibrahim, berhubung perkara itu menjejaskan kepercayaan rakyat terhadap institusi ulama di negara ini. Sehubungan itu, beliau khawatir keadaan ini merugikan kerana sejarah membuktikan kejatuhan Islam berpunca ummah tidak mempercayai institusi berkenaan. Bekas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memulakan jelajah keluar Lembah Kelang dengan kembali ke kampung asalnya di Ceruk Tok Kun, Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Beliau dan isterinya, Datin Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, berlepas dari kediaman mereka di Bukit Damansara, Ibu Negara, kira-kira jam 12.40 tengah hari tadi. Malam ini, beliau dijadualkan ke Alustar Kedah untuk memberi ceramah di Pondok Derang. Esok pula, bekas Timbalan Presiden UMNO ini dijangka memberi ceramah di Melaka. Malam semalam, majlis penerangan mengenai pemecatan beliau di Bangi dibatalkan kerana tidak mendapat permit polis. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar hari ini melancarkan gerakan reformasi dengan apa yang dipanggilnya perisytiharan permatang pauh mengambil sempena kawasan parlimennya. Perisytiharan itu diumumkan Datuk Seri Anwar ketika berucap kepada penyokongnya di perkarangan rumah kampungnya di Ceruk Tok Kun. Antaranya ialah gerakan reformasi untuk memperkukuhkan jati diri budaya yang dinamis, setia kepada warisan bangsa yang murni dan terbuka kepada segala yang baik dari semua budaya. Selain itu, perisytiharan berkenaan ingin membawa bangsa Malaysia ke zaman maklumat dan dunia tanpa sempadan menjana kebijaksanaan. Di Kedah, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Halim Ali mengingatkan pegawai kerajaan supaya tidak membabitkan diri dalam gerakan politik. Ingatan itu juga termasuk tidak membenarkan pegawai kerajaan berpihak kepada mana-mana parti politik. Menurut Tan Sri Halim, perkara itu sudah sedia terkandung di dalam Perintah Am Kerajaan yang harus dipatuhi. Kementerian Dalam Negeri mengharamkan pita rakaman ceramah Kamal Ash'ari bertajuk Mayat Bertukar Bangkai Khinzir. Pengharaman dibuat setelah mendapati ceramah itu mengandungi fakta tidak benar manakala dakwaan penceramah adalah tidak berasas dan tidak dapat disokong dengan bukti sahih.
Menurut kenyataan Kementerian Dalam Negeri, kajian juga mendapati ceramah berkenaan boleh menimbulkan kegelisahan dan menggemparkan fikiran orang ramai, terutama umat Islam. Oleh itu, Kementerian membuat keputusan mengharamkan pita rakaman ceramah itu mengikut Seksyen 7 Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984. Dengan itu, sesiapa yang didapati memiliki pita berkenaan boleh didenda sehingga RM5,000. Manakala sesiapa yang didapati menerbit, menjual, menghasilkan semula atau mengedar pita berkenaan boleh didenda sehingga RM20,000 atau penjara 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Sehubungan itu, orang ramai yang memiliki atau menyimpan pita rakaman ceramah berkenaan diminta memusnahkannya atau menyerahkannya kepada mana-mana balai polis. Projek Syarikat Contoh Anjuran Perbadanan Produktiviti Negara NPC bagi membantu syarikat industri kecil dan sederhana IKS tempatan akan dijadikan ukuran kecermelangan dalam pengurusan industri berkenaan. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Seri Rafidah Aziz berkata, projek ini perlu bagi memastikan pengurusan berkualiti yang dapat dipadankan dengan persekitaran saingan yang mencabar. Terdahulu, Datuk Seri Rafidah menyampaikan surat ikatan usaha sama projek syarikat contoh antara NPC dengan 11 syarikat pembuatan tempatan. Ia sebagai usaha mempertingkatkan pengurusan dan produktiviti syarikat masing-masing. Dalam ucapannya, Datuk Seri Rafidah berkata, syarikat contoh ini perlu mendedahkan kepada syarikat IKS tempatan cara ia bertindak dalam pelbagai situasi, terutamanya ketika kegawatan ekonomi. Katanya lagi, pengurusan berkualiti perlu mempunyai keupayaan mengurus ketika menghadapi krisis. Yang nak kita ketengahkan bukanlah kaedah-kaedah stereotip pengurusan syarikat, kerana kaedah-kaedah tersebut adalah sebenarnya kaedah yang biasa dan yang memang wajar dijadikan asas. Tetapi contoh pengurusan berkualiti yang nak kita tonjolkan ialah yang mencerminkan kelebihan dari segi inovasi, daya kreatif, semangat perintis untuk mengekalkan kecapaian-kecapaian kecemerlangan dalam keadaan luar biasa. Dan ini adalah perkara yang tidak lazim dibolehi dalam pengurusan. Dan inilah yang pada pendapat saya juga wajar dicontohi. Projek syarikat contoh ini bertujuan antara lain untuk dijadikan pusat rujukan bagi amalan pengurusan berkualiti. Nilai wang kertas RM500 dan RM1,000 akan dibatalkan dan tidak sah diperlakukan mulai 1 Julai tahun depan. Dalam kenyataan yang dikeluarkan petang tadi, Bank Negara mengumumkan orang ramai boleh terus menerima wang kertas RM500 dan RM1,000 pada nilai muka sepenuhnya sehingga 30 Jun 1999. Bagaimanapun, orang ramai digalakkan menukar wang kertas berkenaan kepada pecahan lebih kecil atau menyimpannya di semua cawangan tempatan Bank Perdagangan, Syarikat Kewangan termasuk Bank Islam Malaysia dan Bank Simpanan Nasional. Bagi pemegang wang kertas itu di luar negara pula, Bank Pusat berkata peraturan yang wajar sedang dibuat untuk mempermudahkan pertukaran wang kertas itu. Sejak Bank Negara mengumumkan kawalan pertukaran mata wang awal bulan ini, wujud laporan mengenai kekurangan bekalan wang tunai dolar Amerika di pasaran tempatan. TV3 mendapatkan gambaran sebenar dakwaan ini di kalangan pengurup wang dan bank-bank tempatan sejak ringgit ditetapkan pada kadar RM3.80 berbanding dolar Amerika. Tinjauan TV3 mendapati kebanyakan pengurup wang di Jalan Masjid India, Kuala Lumpur mengalami kekurangan wang tunai dolar Amerika. Dollar we don't have lah, finish. Huh? Dollar finish. Do you have any more US dollars? Huh? Not even 100 lah. Menurut pengerusi Bangkok Bank Berhad, Albert Chok, masalah kekurangan bekalan wang tunai dolar Amerika di pasaran sekarang adalah satu fenomena sementara. What I believe has emerged as a shortage, as a scarcity of US notes today, reflects a situation of the supply of US notes not getting through
to the distribution outlets at the retail banking level. Chok berkata Bank Negara sebagai pemborong tunggal mata wang asing boleh mengizinkan pegangan dolar Amerika bank komersial dan institusi kewangan dinaikkan bagi memastikan bekalan pasaran yang mencukupi. Di samping itu, pengerup wang perlu diarah membuat laporan bulanan mengenai pegangan mata wang asing masing-masing bagi mencegah kegiatan menyorok berlaku di kalangan mereka. Under exchange controls, there could be a heightened demand. There could be a heightened demand for foreign cash, including US notes. Foreign cash, as US cash, could become a premium commodity. Against this background, there could be attempts by individuals, say by money changers, to stockpile on physical US cash. Kawalan pertukaran mata wang yang diumumkan 1 September lalu bukan sahaja mendorong kepada permintaan dolar secara tiba-tiba, malah turut membangkitkan soal wujudnya pasaran gelap yang menawarkan dolar pada nilai yang lebih tinggi daripada 3.8. Keadaan ini mungkin menjadi lebih ketara apabila ringgit tidak boleh lagi diniagakan di luar negara mulai Oktober 1 depan. Melissa Go untuk Buletin Utama. 10 syarikat jualan langsung di negara ini sedang diawasi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna kerana dipercayai melanggar Akta Jualan Langsung. Ketua Setiausahanya Datuk Muhammad Nur Abdul Rahim berkata, antara kesalahan yang dilakukan syarikat terbabit adalah tidak memasarkan produk tempatan dan pembahagian ekuiti Bumiputra yang tidak seimbang. Juga dalam gairahnya mereka nak memenuhi syarat ini, mereka ada setengah tu mengambil nama driver lah, nama storekeeper lah, orang Melayu sebagai equity. Kita tahu ini tak boleh, mereka tak boleh lari sebab pendaftar syarikat juga adalah di bawah kementerian kami, pejabat pendaftar syarikat. Jadi kita boleh semak melalui ke dalam kementerian sendiri, boleh semak siapa-siapa sebenarnya pemegang ekuiti. Beliau ditemui selepas merasmikan Konvensyen Nasional ketiga episod Legenda Sendirian Berhad di Kota Baru. Katanya antara syarikat terbabit termasuk yang memasarkan produk kosmetik yang menjual 100% barangan import dari Amerika Syarikat, Jepun dan Taiwan. Ini bertentangan saranan kerajaan yang meminta syarikat jualan langsung memasarkan sekurang-kurangnya 80% barangan tempatan. Peraturan itu akan dikuatkuasakan tahun 2000. Justru katanya tindakan membatalkan lesen akan dikenakan jika syarikat berkenaan gagal mematuhi syarat dan akta yang ditetapkan. Setakat ini, 8 syarikat jualan langsung dibatalkan lesen kerana melakukan pelbagai kesalahan mengikut akta jualan langsung. Kerajaan sedang mengkaji keperluan mewujudkan akta paten atau undang-undang khas bagi memelihara kepelbagaian biologi negara. Menteri Sains, Teknologi dan Alam Sekitar Datuk Loh Hinding berkata ia penting bagi menghalang kegiatan menyeludup keluar spesies tempatan yang kemudiannya dieksploitasi sesetengah pihak bagi mendapatkan keuntungan. Malaysia, Indonesia, Australia, India dan China adalah antara 12 negara di dunia yang terkenal memiliki kepelbagaian biologi tinggi. Untuk itu, usaha perlu digiatkan bagi memelihara dan mengawal selia segala hidupan yang wujud daripada dirampas pihak luar. Lebih malang lagi, hidupan yang dirampas digunakan sebagai ramuan dalam eksperimen dan akhirnya hasil uji kaji itu akan dilabelkan milik pihak asing. Kes yang sama pernah berlaku pada India terhadap produk beras matinya. Menyedari hakikat itu, Malaysia mula mengatur langkah mengkaji sama ada perlu diwujudkan undang-undang lain atau menggunapakai peraturan yang sedia ada bagi memelihara spesies tempatan. Intellectual property right is a big issue. I think what has happened to the India and may happen to us. So we are seriously looking into this, especially the patent right law passed in those European countries and other parts of the world. It would greatly endanger and causing concern to us. So we are actively looking into the way how to put up the legislation to protect our rightful right
in these matters. Susulan letupan di Relau melebur besi kilang Perwaja Steel Kemaman Terengganu Selasa lalu yang mengorbankan seorang penyelia. Ketua Pengarah Jabatan Kesihatan dan Keselamatan Pekerja Zakaria Nayan berkata siasatan bersama kilang itu menunjukkan letupan gas yang kuat berlaku selepas sisa besi panas bertindak balas dengan air. Zakaria meninjau kilang Perwaja Steel di Kemaman siang tadi. Beliau diberi taklimat berhubung hasil siasatan kejadian. Turut hadir Ketua Pegawai Eksekutif Perwaja Steel, Datuk Abu Talib Muhammad. Menurut Zakaria, sisa besi cair yang dicurahkan ke dalam bekas menghasilkan letupan gas selepas bertindak balas dengan kalsium oksida dan batu yang digunakan untuk menyalut dasar bekas. Katanya, kalsium oksida dan batu digunakan sebagai penebat di dasar bekas sisa besi cair. Letupan kuat itu kemudian menggegarkan platform besi tempat Allahyarham Muhammad Zainal bersama rakannya, Muhammad Nazri Muhammad Zaki, berdiri ketika itu. Letupan juga menyebabkan sisa besi cair berterbangan dan terkena mangsa yang cuba melarikan diri. Berikutan kejadian itu, pihak kilang bersetuju untuk menukarkan kedua-dua bahan, iaitu kalsium oksida dan batu, kepada bahan lebih kering serta tidak menyerap air. Kes letupan itu adalah yang pertama berlaku di bahagian melebur besi kilang berkenaan. Pihak Perwaja memang ada prosedur-prosedurnya sendiri dan saya telah mengarahkan supaya mereka membuat review tentang prosedur-prosedur ini supaya perkara ini tak berulang. Presiden Bill Clinton mungkin menghadapi 11 dakwaan salah laku berhubung skandal seksnya dengan Monica Lewinsky. Dalam laporan yang dikemukakan kepada Kongres Amerika dan disiarkan kepada umum, laporan pendakwa raya bebas Kenneth Starr setebal 445 muka itu juga memuatkan secara terperinci perlakuan seks antara Clinton dan Monica Lewinsky. Starr berkata antara dakwaan ke atas Clinton termasuk menyalahgunakan kuasa, memberi keterangan palsu ketika bersumpah, memalsukan saksi serta menghalang proses undang-undang. Dokumen Starr buat kali pertamanya mencetuskan krisis paling besar bagi Clinton sejak dilantik sebagai presiden dan ramai anggota Republikan dalam Kongres menyatakan laporan itu mungkin menamatkan karier Clinton sebagai presiden. Buat pertama kalinya sejak skandal Watergate pada tahun 1974, Kongres menghadapi kemungkinan untuk memecat seorang presiden. Parlimen Rendah Rusia Duma bersetuju memilih bekas Menteri Luar Yevgeny Primakov sebagai Perdana Menteri Rusia. Primakov, 68 tahun, memperoleh 317 undi di Parlimen yang mempunyai 450 anggota. Perlantikan Primakov menamatkan ketegangan sejak Yeltsin memecat Perdana Menteri Sergei Kiryenko 23 Ogos lalu. Yeltsin selepas itu mencalonkan bekas Perdana Menteri Viktor Chernomyrdin, tetapi usulnya itu ditolak 2 kali oleh Duma. Sejurus perlantikannya, Primakov berikrar akan meneruskan reformasi ekonomi. Dia bagaimanapun belum mengumumkan langkah yang akan diambil. Primakov turut melantik pakar ekonomi komunis Yuri Maslyukov sebagai timbalannya bagi membantu merangka program ekonomi baru. Bekas Presiden Indonesia, Suharto, menyangkal dakwaan yang menuduhnya membolot kekayaan negara semasa beliau berkuasa selama 32 tahun. Suharto berkata demikian dalam satu temu bual menerusi televisyen swasta TPI yang menjadi milik bersama anak sulungnya, Tutut. Ia adalah kemunculan pertama Suharto sejak kehilangan kuasa Mei lalu. Menurut Suharto, beliau tidak terbabit mengaut keuntungan menerusi akaun asing walaupun mempunyai simpanan bernilai $1 juta Amerika di luar negara. Suharto berkata selama ini dia hanya berdiam diri kerana yakin segala tuduhan yang dilemparkan adalah dusta. Suharto dan 6 anaknya serta rakan-rakan rapat didakwa mengaut untung berbilion dolar. Sejak Suharto mengundur diri, kebanyakan kontrak mewah yang dipegang anak-anaknya dibatalkan. Dulux Weather Shield dijamin tahan kelupas, retak dan kulat, juga tahan debu kotoran.
Saksikan aksi-aksi hebat sebentar lagi. Persembahan khas Milo, Malaysia Boleh. Kepada Malaysia, tuan rumah Sukan Commonwealth ke-16, Milo mengucapkan Malaysia Boleh. Hari pertama Tamasya Kuala Lumpur 98 Sukan Commonwealth ke-16 bermula cemerlang bagi atlet negara. Untuk laporan lanjut, kita bersama rakan setugas Harmi Takzim Muhammad di Pusat Penyiaran Antarabangsa. Silakan Harmi. Terima kasih Kemaudin dan Nusanani di Sri Pentas. Tanpa sebarang harapan, Malaysia menggegar acara Lumba Basikal 184 km lebuh raya apabila Nur Afendi meraih pingat perak. Nasib tidak menyebelahi Afendi yang terpaksa akur kepada pelumba Australia Jay Sweet ketika perlumbaan menghampiri garis penamat. Keheningan pagi 12 September. Lumba basikal bermula dengan acara lebuh raya lepas beramai 184 km. Tiada siapa menduga pingat pertama negara muncul seawal ini. Taktikal Afendi yang mengikuti kelompok kedua sedari awal perlumbaan hingga pusingan ke-9 nyata membawa hasil. Afendi yang kemudiannya berjaya memasuki kelompok kedua dan pada dua pusingan terakhir mula melakukan pecutan. Saingan sengit berlaku pada 200 meter terakhir menyaksikan Afendi terpaksa akur dengan pengalaman pelumba Australia Jay Sweet. Jay Sweet mencatat kepantasan 3 jam 1 minit 56 saat untuk merampas pingat emas, meninggalkan Afendi sekadar 2 roda di belakang. Pingat gangsa diraih pelumba Wales Eric Wahlberg. Saya pandai ada sikit. Kita main sikit lah, kita buat penat, jadi kita tak banyak buat kerja lah. Orang putih pun tengok, biasa dia tengok kita Asia ni, dia pandang kita tak ada apa-apa lah. Jadi saya pun buat penat, jadi ending baru saya tunjukkan sebenarnya lah. Kejayaan Afendi disambut titisan air mata oleh Chef Dimision Negara Datuk Khalid Yunus. Seluruh rakyat Malaysia berasa amat bangga di atas kejayaan ini. Dan saya harap kemenangan ini akan merangsang pasukan kita untuk berjaya dengan lebih cemerlang lagi dalam acara-acara yang akan kita ambil bahagian. N.A. Rosli, bapa Afendi antara yang paling puas dengan kejayaan anaknya. Kehebatan Afendi mengubat kekecewaan Rosli, juga bekas pelumba negara pada Sukan Commonwealth 1962. Jadi masa zaman abang tak ada masa zaman saya yang mewakili Commonwealth Game di Australia, saya ada pergi Australia, saya dapat nombor 13 saja. Oleh kerana masa itu kita tak ada coach, tak ada apa. Hanya dengan tenaga sendiri, tenaga untuk negara. Kita pergi all-out, dia lepaklah macam tadi dia pergi dulu, tak boleh. Itu cara dia. Tapi sekarang ada rasa kepuasan agak. Ada puas. Saya bersyukur, alhamdulillah. Rosli yang menabur bakti sebagai pelumba basikal negara sejak 13 tahun berharap kejayaan anaknya mampu mendorong kontingen negara lebih cemerlang. Turut berkongsi kejayaan Afendi ialah Presiden Persekutuan Berbasikal Malaysia Abu Sama Wahab. Saya rasa dengan bersungguh-sungguhnya pelumba-pelumba kita, saya rasa khasnya dalam acara lebuh raya pada hari ini, kita rasa kita dah nampak hasilnya. Bagi Presiden Kesatuan Lumba Basikal Asia, Datuk Darshan Singh, kecemerlangan Afendi menaikkan martabat Lumba Basikal Asia. Saya cukup banggalah bahawa pelumba bukan juga Malaysia, pelumba Asia, khasnya Malaysia, negara Malaysia saya telah jadi jago. Visual ini menceritakan kegembiraan penyokong Malaysia menyambut kejayaan Afendi. Meskipun cuma pingat perak, kegigihan Afendi begitu dikagumi. Elis nombor 2 pun ada nama juga. Baik betul tu.
Seronok betul lah Malaysia menang. Hari pertama, Alhamdulillah. Malaysia peringkat perak nombor 1 dalam Malaysia untuk Sukan Commonwealth. Ya, Alhamdulillah. Di Pusat Akuatik Nasional, perenang Elvin Chia agak menyelah sekalipun menduduki tangga ke-7 peringkat akhir acara 200 meter kuat dada. Apa yang menarik, Elvin sungguh pun gagal menyumbang pingat. Berjaya mencatat rekod baru kebangsaan kali kedua berturut-turut malam ini. Selain Nur Effendi, Elvin Chia turut mencatat sejarah bagi Sukan Renang Negara. Dalam saringan sebelah pagi, Elvin berjaya menduduki tempat kedua dan sekaligus menjadi perenang Malaysia pertama layak ke peringkat akhir. Selain mengisi 8 perenang terpantas Commonwealth, Elvin turut memecahkan rekodnya sendiri dengan catatan 1 minit 3.80 saat. Pada acara akhir di kalangan perenang handalan dunia, Elvin tidak tenggelam memberikan saingan. Berenang di lorong ke-7, dia memperbaiki rekodnya sekali lagi, kali ini dengan kepantasan 1 minit 03.42 saat. Biarpun tidak dapat melakukan keajaiban, 2 rekod kebangsaan dalam sehari, sesuatu yang tetap menjadi dorongan manis bagi kerjaya Elvin. I feel really happy, first Malaysian swimmer to make in the final, and I break my own national record. Yeah, I feel really happy. Tirai sukan tinju yang dimulakan hari ini turut menceriakan Kem Malaysia dengan kemarahan Muhammad Rakib Ahmad ke pusingan kedua acara kategori 51 kg. Lamini Roman dari Swaziland jelas bukan lawan Muhammad Rakib apabila pengadil memberhentikan perlawanan. Tiada sebarang sasaran pingat dipertaruhkan melalui 12 acara tinju. Bagaimanapun Malaysia bersandarkan harapan membuat kejutan melalui 7 peninju. Tirai dibuka melalui kategori 51 kg membabitkan peninju negara Muhammad Rakib Ahmad. Nyata Rakib, 24 tahun gagal dicabar peninju Swaziland, Lamini Roman sejak pusingan pertama. Strategi awal Rakib membiarkan lawan mengasak sambil mencari ruang melepaskan tumbukan berjaya meletihkan Roman. Setelah menguasai permainan dengan medali 14-0 pada pusingan keempat, Rakib melepaskan geram pada pusingan terakhir. Asakan demi asakan memaksa pengadil memberhentikan permainan yang tinggal 38 saat lagi dengan kemenangan kepada Rakib. Ya, so cukup Alhamdulillah. Saya banggalah untuk kawan-kawan lagi yang nak main, yang nak lawan lagi. Semangat untuk kawan-kawan yang nak lawan lagi. Jurulatih negara Adon Pasu Mokhtar bagaimanapun sudah menjangkakan kemenangan mudah Rakib setelah menyaksikan rentak awal Roman. 1 round 2 round kita boleh cakap benang tak menang. Habis sekarang saya tak finish, you win. Tapi you main same sparring. Tapi you jangan over confident tangan atas defend. Pada pusingan kedua, Rakib berdepan laluan sukar menentang peninju Australia, Helvetia setelah wakil Kenya, Berhad Yoroge dibatalkan kerana terlebih berat badan. Selain gegaran Nur Effendi serta kocakan Elvin Chia, skuad badminton wanita negara juga mencuri tumpuan. Mereka mengejutkan pasukan pilihan New Zealand 3-2 petang tadi sekaligus memastikan sekurang-kurangnya pingat gangsa untuk Malaysia. Setelah sekian lama dibayangi skuad lelaki, pemain badminton wanita negara mempamerkan semangat kental untuk muncul juara kumpulan. Mereka menewaskan pencabar utama New Zealand 3-2 dalam pertarungan yang mendebarkan. Wong Zimi memulakan tentangan hebat apabila memaksa pemain utama New Zealand, Li Feng, beraksi raba game. Zimi tewas 4-11, 11-6 dan 4-11. Namun New Zealand tidak dapat menyekat kebangkitan Lau Pei Pei dalam perseorangan kedua. Tewas 6-11 pada game pertama, Pei Pei seperti dirasuk menewaskan pencabarnya Rona Robertson dengan mencatat kemenangan 3 game 6-11, 11-4 dan 15-11. Disuntik persembahan garang Pei Pei, Eng Mei Fei meletakkan Malaysia 2-1 menerusi perseorangan ketiga. Mei Fei juga cemerlang menewaskan Amanda Carter 11-6, 11-1. Mata kemenangan negara dicapai menerusi bergu pertama Choi Hui Yi dan Lim Pek Sia yang menewaskan Rona dan Tammy Jenkins 15-5, 15-8. PP yang berganding dengan Joanna Kue dalam bergu tewas kepada Nicole Golden dan Sherry Jefferson 17-14, 7-15, 6-15.
Begitupun kemenangan 3-2 sudah cukup manis bagi Malaysia untuk membuktikan badminton wanita negara masih berpotensi. Squash pula menampilkan Kenneth Low mengetuai 3 lagi pemain negara, Nicole David, Ong Beng Hee dan Leong Siu Lin mara ke pusingan ketiga. Bagaimanapun 3 lelaki wakil negara Muhammad Azlan Iskandar, Michael Su dan Sandra Wu tersingkir. Kenneth Low bermula garang apabila mudah memenangi 2 set awal 9-3 dan 9-3. Bagaimanapun, Whittaker tiba-tiba bangkit untuk memenangi set ketiga 9-2. Kenneth nyata tertekan selepas itu. Kesempatan digunakan Whittaker untuk menyamakan kedudukan 2 sama. Dia menang set keempat 9-5. Set penentuan lebih sengit. Selepas bertarung lebih sejam, Kenneth mengesahkan kemaraan ke pusingan ketiga. Kejayaan Kenneth dituruti pemain muda negara Nicole David. Seperti Kenneth, Nicole tidak berdepan masalah apabila menang 2 set pertama 9-3 dan 9-2 menentang Melanie Jeans dari Kanada. Meskipun tewas set ketiga 9-5, Nicole kembali menguasai set keempat 9-5 untuk meneruskan kemaraan. Namun, kemurungan jelas tergambar di wajah pemain muda Muhammad Azlan Iskandar bila tumpas kepada Craig Wapnick dari Afrika Selatan. Azlan nyata bukan tandingan Wapnick apabila tumpas mudah 9-0, 9-0 dan 9-1. Ketika ini sedang berlangsung acara badminton lelaki perlawanan di antara Malaysia menentangkan di Stadium Badminton Ceras. Ada baiknya kalau kita terus saja ke sana untuk mengetahui kedudukan terbaru bersama Abu Bakar Atan. Terima kasih Harmi Takzim di IBC dan di Stadium Badminton Kuala Lumpur di Ceras ini kemenangan set pertama bagi pasangan bergu kedua negara Lee Wan Wah dan Chong Tan Fook setelah pasukan lelaki kebangsaan kita sudah pun memastikan kemenangan ke atas pasukan Kanada ini mendahului 4-0 dan baru sebentar tadi pasangan bergu Lee Wan Wah dan Chong Tan Fook telah pun memenangi set yang pertama 15-11. Ini dia kita dapat lihat sekali lagi mata penamat pada set pertama. Dan seperti yang dijangkakan oleh peminat-peminat badminton tempatan, sudah tentulah kemenangan 5-0 sememangnya diharapkan dan akan boleh dikira menjadi kenyataan sebentar lagi untuk Malaysia. Pasukan lelaki muncul juara kumpulan dan sekaligus melayakkan diri ke separuh akhir. Tetapi mungkin lebih daripada itu, peminat mengharapkan memanglah Malaysia akan terus melangkah dan terus melangkah untuk memastikan pingat emas badminton acara berpasukan lelaki. Jadi set kedua perlawanan di antara Lee Wan Wah ini akan bermula. Jadi dengan itu sekian laporan dari Stadium Badminton Ceras. Kita kembali bersama Harmi Takzim di IBC. Keseluruhannya cabaran atlet Malaysia yang penuh berbisa pada Kuala Lumpur 98 sehari selepas upacara pembukaan yang gilang gemilang semalam. Dan terutamanya landasan semangat telah berjaya dirintis oleh pelumba basikal Nur Afendi Rosli dengan memenangi pingat perak acara Rebuh Raya. Tambah manis, perak menerusi Afendi terus meletakkan nama Malaysia dalam kedudukan pingat. Kontingen negara kini menduduki tangga keempat di belakang Australia, Kanada dan England. Seperti yang mereka langsungkan, Australia sudah mula membuktikan dominasi dalam sukan Commonwealth dengan 3 pingat emas. Namun permulaan yang cemerlang untuk Malaysia yang diharapkan terus meyakinkan atlet-atlet negara yang bakal bertanding selepas ini nanti bahawa kita boleh. Sekian dulu laporan kami dari Pusat Penyiaran Antarabangsa. Bersama kami lagi dengan laporan terkini Kuala Lumpur 98. Kembali ke Seri Pentas bersama Kamaudin dan Yusanani. Salam hormat dan selamat malam. Kumpulan pertama anak yatim diraihkan hari ini bersempena Sukan Kuala Lumpur 98, Sukan Commonwealth ke-16 hasil kutipan Riang Ria 1 sen. Kumpulan seramai 30 anak yatim dari Rumah Barkat Johor Bahru ini dibawa melawat Menara Kuala Lumpur. Mereka berpeluang menikmati keindahan Bandaraya Kuala Lumpur dari ketinggian 421 meter. Mereka turut menyaksikan tayangan video pembikinan Menara Kuala Lumpur, iaitu menara ketiga tertinggi di dunia. Lawatan dianjur bersama sistem televisyen Malaysia Berhad TV3 dan Akhbar News Straits Times serta bank-bank tempatan.
Kumpulan anak yatim ini juga diberi peluang menyaksikan beberapa acara sukan Commonwealth yang dirasmikan pembukaannya semalam. Kumpulan ini adalah yang pertama daripada 37 kumpulan yang akan diraikan hasil kutipan Riang Ria 1 sen sepanjang Tamasya Sukan Commonwealth yang berakhir 21 September ini. Penyanyi sensasi Madonna merangkul 6 trofi pada Majlis Anugerah Tahunan Muzik Video MTV ke-15 yang diadakan di Los Angeles. Madonna dicalonkan untuk 9 kategori bagi album terbarunya, Ray of Lights. Album ini meraih trofi kejayaan bagi kategori video terbaik, video penyanyi wanita, arahan, koreografi, kesan khas dan suntingan terbaik. Will Smith pula merangkul anugerah video lelaki terbaik untuk album Just the Two of Us dan trofi video rap untuk Getting Jiggy With It. Aerosmith pula berjaya meraih anugerah video rock terbaik dan video terbaik dari filem. Kemampuan Malaysia terserlah dengan perasmian bersejarah Sukan Commonwealth ke-16 semalam. Dan hari ini seperti yang diketahui, semangat Malaysia boleh dibuktikan lagi apabila pelumba basikal Nur Effendi Rosli meraih pingat pertama buat negara. Syabas buat Nur Effendi dan diharap jalur gemilang bakal berkibar lagi. Salam hormat. Dan selamat malam.